Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Assalamualaikum. Okey. Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Urusnya semua ahli-ahli mesyuarat dah ada? Tak, Sabri, ada dah? Ada semua ya? Cikgu Hasanuddin, apa khabar cikgu? Tak dengar? Okey. Alright. Setakat kehadiran yang kita tengok Tuan, sektor pendidikan khas belum ada, sektor sumber manusia, sektor pengurusan. Sektor pengurusan. Tak okey. Assalamualaikum Universiti. Universiti. Oh ada. Saya wakil lah untuk sektor pengurusan. Baik. Ya. Okey, pengurusan ada. SPMU ada. SPMU ada. Pendidikan khas belum ada. Pendidikan khas. Puan Uzaimah ke wakil atau siapa? Satu lagi pengurusan dah ada Cik Mat lagi. Sumber manusia SSM. Okay. Cuma tak kenal Zamnani siapa tau. Zamnani siapa? Boleh ada respon sikit Zamnani ni? Boleh respon Zamnani yang dalam dia punya apa nama? Tak ada. Tak ada respon ke Zamnani tu? Zamnani SCP Zamzuri. Okey. SCP. Alright. Okey. Terima kasih. Okey, saya ingat kita mulakan dulu. Pertama saya ucapkan saya bersyukur kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat hadir bermesyuarat secara online berkaitan dengan penyuraian sekolah kebangsaan Cuping dan juga majlis berbuka puasa. Berbuka puasa bersama dengan YB Ismaiza dan juga ibu bapa. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa pada petang ini. Walaupun kita ada sedikit pertemuan dengan mesyuarat yang satu lagi tu, akaun tapi tak apa. Hari ini kita akan mendengar sedikit laporan daripada sektor-sektor yang berkaitan dan juga laporan daripada AJK berkaitan dengan
persiapan untuk besok, iaitu majlis bersama ibu bapa taklimat daripada GMG dan juga majlis berbuka puasa bersama dengan YB Ismail yang saja pada kali ini. Dan walaupun besok ni hari cuti, saya pun mohon maaf kepada tuan-tuan, ingat kita selesaikanlah besok punya program tu, dan kita pun bagi surat kepada tuan-tuan tu, maksudnya bertugaslah daripada jam 2.30 petang sampai 10.30 malam, 8 jam. Jadi siapa yang memerlukan masa-masa itu, dia bolehlah menggunakan masa-masa yang ada tu untuk persiapan dan juga menghadiri majlis yang kita akan buat pada besok. Jadi untuk saya tidak memanjangkan masa, saya nak mulakan dulu dengan agenda yang pertama tu, iaitu berkaitan dengan minit mesyuarat kita. Cuba lihat Ustaz. Suara saya jelas ya? Angkat tangan Cikgu Hasnuddin. Okay, very good. Terima kasih. Okay, saya serahkan kepada Ustaz untuk minit mesyuarat kita tu. Baik Tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kemukakan di sini minit mesyuarat bilangan 4 2021 yang dilaksanakan pada 21 hari bulan April 2021 dalam talian menggunakan pautan yang sama dengan hari ini dari jam 2.30 hingga 5 petang, dan ini adalah kehadiran yang saya capture daripada perjumpaan online itu. Dan ini adalah agenda pembentangan perkara-perkara berbangkit sebelum ini. Dan demikian adalah ini adalah laporan yang dikemukakan oleh para biatun pada minggu lepas. Okay. Ini ada dalam maklum balas nanti. Ini adalah pemakluman daripada Cik Izzati berkaitan dengan kerusi dan meja yang akan dibawa dari SK Cuping. Manakala tahun 3 hingga tahun 6 akan menggunakan kerusi dan meja SMK Mata Air. Kemudian ini makluman daripada Cik Izzati juga, semua aset akan direkodkan sebagai aset pindah dan pegawai aset SK Cuping dan SMK Mata Air akan bekerjasama untuk menyelesaikan isu-isu perekodan. Baik, ini ada dalam maklum balas nanti. Ini pun ada dalam maklum balas. Majlis berbuka puasa, nanti kita akan tengok sama-sama. Hal-hal lain, ini pun ada dalam maklum balas. Okay. Kita tengok maklum balas sekejap Tuan. Okay, so jadi minit ni kita terima. Ada apa perpindahan? Tak ada, nak? Okay, kita terima dan kita lihat pada maklum balas. Baik, ini adalah maklum balas yang diberikan oleh sektor-sektor. Maklum balas terhadap tindakan yang pertama daripada sektor infrastruktur dan perolehan para ataupun perenggan 4.1.4, yang mana sektor infrastruktur dan perolehan diminta untuk kemukakan laporan progres secara bertulis untuk dibentangkan kepada mesyuarat akan datang. Mesyuarat inilah. Laporan kemajuan kerja akan dibentangkan dalam masa 2 minggu untuk perancangan akan datang bagi memberi ruang kerja dilaksanakan di tapak. Kemajuan kerja yang dibentangkan setiap minggu tidak memberi sebarang impak yang besar kepada kemajuan kerja. Laporan kemajuan kerja akan dikemukakan sebelum mesyuarat dijalankan dalam bentuk carta Gantt. Baik. Ini adalah maklum balas. Ya Tuan. Okey, tak apa, yang Infra ni dia ada lagi segi laporan dia, kita tak Baik. boleh teruskan baca. Okay. Baik.
SMK Mata Air ini pun berkaitan dengan infrastruktur juga yang mana pengerusi pada minggu lepas mohon supaya dinyatakan cadangan intervensi untuk memastikan kerja-kerja tidak lari daripada perancangan asal. Ini respon daripada SIP. Untuk makluman, tarikh siap kerja yang sebenar ialah 29 Jun. Untuk kontraktor utama, kelewatan adalah disebabkan oleh kerja elektrik yang mana pejabat ini membuat pelantikan pada 19 April 2021 setelah mendapat pengesyuaran daripada JKR Elektrik. Pejabat ini juga telah mengadakan perbincangan bersama pihak kontraktor utama dan kontraktor elektrik untuk menyelaras kerja-kerja yang akan dilaksanakan. Berdasarkan perbincangan bersama pengarah dan pihak kontraktor utama, skop kerja yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah seperti berikut: kerja siling, pembaikan pintu dan juga pembaikan tandas. Pejabat ini akan memantau secara teliti supaya pihak kontraktor akan menyiapkan skop seperti di atas seperti tarikh yang dipersetujui bersama pada 9 Jun. Okey, Ustaz, untuk 9 Jun ni, untuk 9 Jun ni, tiga apa tadi, shilling, apa tadi tu, yang telah dipersetujui tu, 9 Jun. Saya minta SIP buat pemantauan rapi lah supaya dia mencapai sasaran pada 9 Jun itu. Okey, maksud saya ialah ada tiga kerja yang perlu diberi perhatian supaya tarikh 9 Jun tu, supaya kerja-kerja ni siap lah pada tarikh 9 Jun. Saya pun dah pergi tengok kerja-kerja sedang dibuat. Kerja-kerja shilling tu saya tengok tu lagi pembaikan yang tak sempat. Tak dengar? Ustaz dengar saya tak Ustaz? Saya dengar suara cikgu jelas. Okey, saya tukar pakai laptop pula. Okey, tu ada Terima kemajuan. kasih. Okey. Okey, teruskan Ustaz Sabri. Baik. Jadi hasil daripada maklum balas ini, semua kerja akan siap pada 29 hari bulan. Okay. Kerja yang siap 29 tu kita kena menyampaikan lah dengan jelas. Okey. Okay. Baik. Sorry. Mana tak nampak? Okey. Okey. Seterusnya maklum balas lagi berkaitan dengan ini adalah maklum balas daripada SMK Mata Air yang mana SMK Mata Air perlukan pendingin hawa. Ini waktu Cik Izati tanya perlukah pendingin hawa baru. Jadi respon tempat yang perlu pendingin hawa ialah bilik peperiksaan, bilik kaunseling, bilik sukan, bilik SPBT dan pusat sumber sekolah. Permohonan akan dibuat esok. Okey, mungkin Cikgu Sabariah yang beri maklum balas. Seterusnya maklum balas yang seterusnya para 4.2.5. Sektor pengurusan sekolah akan menguruskan pengangkutan aset. Sektor pengurusan sekolah akan sediakan pengangkutan lori dan 6 orang pekerja pada 9, 10 dan 11 hari bulan. Saya rasa 11 hari bulan Jun kot, Cikgu Adidan. Untuk mengangkut barang, semua barang hendaklah dimasukkan dalam kotak dan ditandakan dengan jelas.
Yang di bawah ni adalah semua sektor. Semua sektor ini adalah ucapan penutup daripada Tuan Pengerusi pada minggu lepas. Semua sektor hendaklah kemukakan garis masa atau time frame tugas masing-masing. Ini untuk semakan dan pemahaman agar bersama agar kita dapat bekerja dengan lebih efisien dan tahu fungsi masing-masing. Ini saya baru buat, Tuan. Semua sektor akan mengemas kini garisan masa sektor masing-masing pada pautan Google Sheet yang dikongsi. Ini adalah pautan Google Sheet tu. Mungkin masing-masing boleh masukkan di sini. Saya masukkan apa yang ada dalam maklumat saya. Sektor perancangan, sektor pengurusan dah masukkan untuk pindah fail tu. SIP pun ada, SPS pun ada. Cuma mohon daripada SPMU lah. Sebab SPMU pun ada counselling, beberapa siri counselling tu kalau boleh dimasukkan sekali. Demikian makluman daripada maklum balas dan juga minit mesyuarat, Tuan. Terima kasih. Ada saya nak respon sikit pasal berkaitan dengan pengangkutan aset tu. Saya nak tanya sekolah faham kan apa yang dia nak kena packing barang-barang yang cikgu punya tu, dan apa yang perlu mengangkat barang-barang tu. Boleh Cikgu Ridan terangkan sikit apa yang nanti yang aset-aset yang perlu pihak kita mengangkat tu. Baik, terima kasih Pengerusi. Merujuk kepada mesyuarat pada 21 yang lepas, kita telah pun memaklumkan bahawa SPS akan mula menggerakkan lori dan juga menggerakkan pekerja seramai 6 orang pada 9 hari bulan. Jadi pada tarikh tersebut, pekerja akan diminta untuk hadir ke SK Cupin dan pada hari tersebut semua keperluan barang-barang sudah pun dimasukkan ke dalam kotak dan perabot-perabot akan diangkat untuk naik ke lori dan terus dibawa ke SMK Mata Air dan diturunkan serta dibuat susunan dalam kelas yang tertentu pada tarikh tersebut. Jadi saya dah minta pada tarikh tersebut, pada mesyuarat 21 yang lepas, saya dah minta supaya pada tarikh tersebut guru kelas hadir bersama untuk memerhati dan menentukan tata letak ataupun pekerja menyusun mengikut pelan tata letak perabot yang telah pun disediakan. So dengan itu saya minta hari ini saya minta 1 kopi pelan tata letak perabot dan juga peralatan lain diserahkan kepada kami untuk kami nak brief, nak cerita kepada kontraktor pengangkutan ini. Itu satu. Kemudian berkenaan dengan itu kita akan buat selama 3 hari mengikut perbincangan saya dengan timbalan. Tetapi kalau perkara ini, pengangkutan ini selesai dalam masa 2 hari, maka kita akan ambil hanya 2 hari sahaja. Baik. Pada tarikh tersebut, kita akan melantik pegawai SPS sama-sama turun pada 9 hari bulan itu untuk memerhati dan melihat pelaksanaan tugas kita, iaitu tugas utama kita mengangkat dan menyusun di kelas-kelas yang kita dapat di SMK Mataya. Sekarang saya dah bercakap, saya akan bercakap terus, iaitu tentang pindahan perabot SK Cupin yang saya baru dapat. Bukan baru dapat, saya dapat minggu lepas. Tetapi hari ini saya nak bentangkan. Saya melihat ada sebanyak 37 bilangan daripada
kerusi meja, almari dan sebagainya. Nak bentang- Persoalan saya sekarang ialah saya nak dapat maklumat saya tadi. Nanti Boleh- saya letakkan pengurusi boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? saya saja respon tadi saja. Saya ingat lagi dekat laporan tadi boleh teruskan lah. Okey, baik. Terima kasih. Kat laporan. Ni saya nak dapat respon tu. Ada maklumat tak tentang apa jumlah-jumlah aset, sebab kita nak supaya nanti jangan kita keluarkan meja tu 10 sampai 9. Kan. So jadi kena ada senarai tu. So yang itu kita akan ambil maklum. Okey. Okey. Tuan Jadi pihak sekolah pun cikgu Hasnuddin, kalau kotak tu dia tagging nama dan dia tahu berapa kotak. Kata cikgu A ni dia ada 2 kotak. So jadi nyatakan tu 2 kotak. Kan? Okey. Sampai sana tu dia tak ada 1 kotak pula. Jadi Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih cikgu Adidan. Teruskan. Terima kasih. Saya nak masuk sikit. Okey. Berkaitan yang pengangkutan dan pekerja ni, Cikgu Didan, nak tanya kos dia tu. Adakah melebihi nilai sebut harga ataupun pembelian terus saja? Setakat saya bincang Bateri tu jalan Monty tak lah. Duk cikgu duk ajar lah, ting punya jalan pula pasal jalan 2-3 kali Monty. Lepas tu macam mana? Ada masalah line ikut di SK Cuping. Okey. Cik Mat, silakan. Cikgu Adidan. Baik. Selepas saya berbincang dan bentangkan hasil mesyuarat dengan Cikgu Hamidi pada saya rasa 22-23 macam tu kot. Saya bincang dengan dia, bagi tahu dia hasil mesyuarat tersebut. Maka Cikgu Hamidi pun menyatakan bahawa kita akan bukan buat sebut harga. Kita akan buat macam pembelian terus dengan kontrak pengangkutan ini. Ya, Itu kalau kata bawah, sebab nilai, saya takut nilai yang untuk perkhidmatan angkat barang dengan lori ni dia lebih 20k. Kalau lebih 20k kita kena standby untuk sebut harga. So kalau kata kena buat sebut harga ni dah akan makan masa sikit lah proses dia. Jadi mungkin Cikgu Didan boleh confirm dulu dengan Cikgu Midi costing untuk perkhidmatan pindahan barang ni. Baik. Dia maklum kepada saya iaitu sebanyak 6,000. Okey. 6,000. Okey. Itu dah bagi jawapan dah, 6,000. Ya, okey. Okey. Terima kasih Cik Mat dan Cik Adidan. Alright. Terima kasih. Okey. Terusnya Ustaz tengok ada maklumat lagi? Okey Ustaz, agenda seterusnya adalah pelaporan daripada SIP. Okey. Ataupun kita bagi SIP dulu lah. Nanti kalau ada sektor lain dia boleh follow lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Musi. Okey. Seperti yang saya dah majukan sebelum ni, ada satu gancet yang saya dah hantar dalam grup penyuraian SK Cuping. Dalam grup tu ada satu gancet yang menunjukkan progres kemajuan kerja pihak kontraktor untuk minggu ini. Okey. The last time yang saya terangkan tu saya tak buat a proper gancet, tapi minggu ni saya buat. So untuk percentage planning is 35%, untuk percent work complete, maksudnya actual work dekat tapak adalah sebanyak 38%. Untuk kerja-kerja buka, kerja-kerja pemasangan shilling, sekarang ni kita dah pasang 3 bilik darjah dan kita akan move untuk bilik darjah yang keempat lah. Once satu row bilik darjah tu dah siapkan, kita akan release kepada pihak sekolah SK Cuping untuk buat kerja-kerja pembersihan dan untuk buat kerja-kerja penyusunan perabot lah, maksudnya kerusi meja. Sebab kita tak nak nanti berlaku sebarang kelewatan. So nanti once dah siap untuk satu row 4 kelas tu, kita akan
keluar satu memo ke, atau kita akan alert kepada semua yang kerja-kerja untuk pembersihan boleh dilaksanakan dan juga kerja-kerja penyusunan perabot. Sebab saya difahamkan untuk row atas tingkat 4 akan pakai kursi meja sedia ada di di SMK Matai. Alright, untuk kerja-kerja pendawaian semula, pihak kontraktor dah sedang melaksanakan kerja dan dia dah pihak kontraktor elektrik telah melaksanakan satu mock-up lah untuk pemasangan kipas. Okey, berdasarkan concern yang Ustaz Tuan Pengerusi bangkitkan masa lawatan tapak hari itu berkenaan dengan aras clearance antara lantai ke kipas takut tak mencukupi. So kita dah tengok untuk clearance daripada lantai ke shieling yang kita pasang tu adalah sebanyak 2.9 meter. Okey, kita akan turun kipas sebanyak 0.3 meter. So basically kita ada 2.6 meter clearance lah daripada kipas ke lantai. Should be okay sebab saya dah tanya dengan JK Electric, clearance minimum untuk kipas tersebut adalah sebanyak 2.5. Cuma kalau untuk keselamatan kita tak benarkanlah murid-murid untuk naik di atas meja. Okay. Okay, untuk kerja-kerja tandas, kontraktor dah buka semua 2 tandas yang kita nak tukar kepada tandas kanak-kanak. So dalam masa 3 hari ni akan sampailah tandas kanak-kanak tu nanti. Dan kita akan buat pemasangan di tapak. Yang Okay, tandas untuk ingat cepat ya kan? ya Ustaz, Tandas tu saya ingat cepat ya kan tu. Sebab kita memang cepat Ustaz, tapi dia sebenarnya kontraktor ni dia tak hantar lagi dekat kita dia punya cadangan tandas yang dia nak gunakan. So kita nak tengok jenama brand apa yang dia nak pakai. So kita tak nak nanti dia tak ikut spek yang kita nak. Ya betul. Okay. So saya dah minta tadi pihak kontraktor sebelum hantar dah buat pesanan tandas tu, dia kena hantar dulu proposal kepada kita untuk kita luluskan terlebih dahulu. So far tak adalah, itu saja Ustaz. Kontraktor ni dia buat berapa kerja dia? Kerja ceiling lagi? Okey, untuk kontraktor utama tu, skop yang seperti saya dah terangkan sebelum ni, kerja-kerja utama dia lah kerja shieling, kerja tandas, kerja memasang jiji keselamatan, pembaikan pintu bilik darjah, mosquito net dan juga penutup longkang di kawasan dia dekat depan kelas pram. Okey. Ini untuk kontraktor utama yang 100,000 lah. Dan kita ada melantik 2 lagi kontraktor elektrik yang khas untuk kerja-kerja elektrik dan kontraktor untuk partition. Kita baru lantik kontraktor partition dan kita dah buat coordination meeting dengan mereka. So sekarang ni pihak kontraktor partition tengah melaksanakan kerja lah. Yang partition kita target berapa bulan? Siap? Saya belum target lagi sebab dia baru masuk Ustaz. Tapi kita target sebelum 9 Jun lah dia kena siapkan kerja. Okey. Jadi kalau 9 Jun tu maknanya sebab kontraktor ni untuk kontraktor partition ni skop kerja yang kita bagi pada dia adalah buat partition. Lepas tu kita minta dia buat tabletop di belakang pra dan sinki lah, tu lengkap. Kita nak upgrade lantai pra tu kepada jubin. Lepas tu kita ada buat kerja pintu lah. Kita buat ada pecah pintu nak untuk tingkat 2 tu kita nak buat satu lagi pintu untuk akses ke darjah 1. Okey, jadi ada 5 tadi yang kontraktor utama, kemudian yang kita bagi yang kontraktor yang selain tu untuk partition pun sebelum 9 bulan. Dan ini yang pemasangan jubin untuk tandas ya. Jubin untuk pra. Untuk pra. Yang tandas tu? Yang tandas tu kita nak tukar tandas kepada tandas
kecil. Maksudnya tandas budak. Kontrak Dan pembaikan tandas yang lain, maksudnya pintu ke, tombol ke, flush cistern ke. So kontraktor tu kena buat fully pembaikan lah untuk tandas. maksud saya yang tandas tu kontraktor lain ke kontraktor yang sama Tandas tu ke kontraktor utama dengan yang satu sibuk. Partition kontraktor lain. Ah, Kat sini ada 3 kontraktor Ustaz. okay. Yang tandas tu dengan apa? Shilling tadi. Yang tandas tu shilling, pintu. Okay. So, jadi kita ada timeline jugalah untuk tu kan. Maknanya sebelum Memang ada timeline lah. semua sebelum 9 itu kan. Ya. So kita memang akan sentiasa buat coordination meeting dengan pihak kontraktor lah. So kita akan minta kontraktor macam mana dia buat pergerakan dia, Bagus. kontraktor elektrik nak buat macam mana, macam tu lah. Okay. Okay, itu saja daripada saya Ustaz. Okay. Terima kasih. Ada apa isu tak dalam masa ni? Maksud Ustaz isu apa Ustaz? Kumpulan isu yang ada mungkin dari segi apa material digunakan atau pekerja ke, tak ada lah? So far tak ada. Okay. Sebelum material yang digunakan kita akan tengok dulu sebelum kelulusan apa-apa barang semua kita akan tengok. Baik, terima kasih. Sama Ustaz. Ada soalan apa-apa dari mana-mana ni tangguhasa kita ni untuk ni SIP? Ada soalan apa? Puan Rabiatun, saya nak confirm balik. Kontraktor ada 3 tadi. Yang pertama elektrik dah selesai. Yang kedua main kontraktor yang buat ceiling, tandas dan juga penutup longkang. Yang ketiga ialah kontraktor akhir untuk buat partition. Macam tu kan? Ya, ada 3 kontraktor. Baik, terima kasih. Sama. Okey. Seterusnya Ustaz, apa kita masuk dekat mana pula? Baik, seterusnya untuk majlis esok hari tuan. Okey. Ustaz, sebelum saya pergi kepada majlis tu, ada mana-mana sektor nak lapor apa kaitan dengan apa tugas dan fungsi dia? Ada tak? Fungsi? Boleh SPS Okey. boleh ah? Teruskan Cikgu Adidan. Okey. Saya minta dia sambung okey. Ya. Saya melihat senarai perabot yang nak dipindahkan. Okey. Ada sebanyak 37 item, 37 jenis. Kemudian saya lihat juga dari segi persoalan saya sekarang ni, persoalan saya yang pertama, adakah semua perabot yang disenaraikan ini boleh diisi di kelas-kelas di sekolah menengah kebangsaan Cuping itu? Boleh tak memenuhi ruang-ruang itu? Itu satu. Kemudian saya lihat ada juga yang saya lihat lah. Saya lihat contohnya macam sofa dan meja kopi. Sofa dan meja kopi satu set. Kemudian meja jepun 2 set. Jadi ini kalau ada tempat saya tak kisah. Sebab kami akan minta pekerja angkat sahaja. Persoalan utama adakah ianya mencukupi ruang-ruang di SMK Mata Ayak. Itu satu persoalan saya. Boleh tak siapa-siapa respon Ustaz? Cikgu Adidan, saya nak maklum pada yang hantar senarai aset tu, saya minta dia menyatakan apa jenis aset tu, berapa bilangan dia, apa plan tata letak, di mana nak diletakkan. Saya nak 3 jenis tu. Yang dilaporkan tu macam mana Cikgu Adidan? Ustaz, saya betul Ustaz, meja Jepun tu di bilik pra. Okey. Di bilik pra. Okey, sofa dan meja kopi. Meja kopi sofa tu yang ada di pejabat ni. Sebab kita tengok kalau ada ruang, bukanlah kita nak letak setempat, mungkin dalam bilik rusak kita ambil satu sofa ataupun letak di pra ataupun di kelas satu, macam tu lah. Okey, Cikgu Sainuddin boleh bagi cadangan tempat lah. Nanti nanti dia orang akan bila dah kita nak masuk, kita pergi check balik sekali tempat yang okey. Ya. Baik. SPS terima. Kiranya ada tempat tak ada masalah. Kita akan minta mereka angkut.
Sekian. Sekarang Terima kasih. ni kita just cadang tempat dulu. Mungkin tempat tata letak nanti sekolah akan susun lah bila sampai. Ya. Okey. Boleh Cikgu Adidan? Okey, boleh. Alright. Ada lagi Cikgu nak bagi laporan apa-apa? Untuk pentadbiran dan peperiksaan. Okey, Cikgu Ilyas silakan. Cikgu Adidan dah habis, Assalamualaikum. Cikgu Adidan dah habis ya? Ya. Sektor sekolah dah habis? Setakat sekarang habis dah Ustaz. Okey. Terima kasih Cikgu Adidan. Silakan Cikgu Ilyas, SPT. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat. Putih dan adik-adik mesyuarat. Kami ada satu saja untuk makluman bahawa semalam kita dah hantar kotak lah sebilangan 155 rasanya untuk kegunaan pengkotakan proses lah. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz kepada jawatan juga SPS. Kami dah terima kotak tu. Ya, sama-sama Cikgu. Okey. Lagi ada apa-apa lagi nak lapor? Sektor mana-mana? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz SPM. Okey, SPM. SPM. Mati. Just nak maklumkan untuk yang hari tu saya maklumkan kata kita ada minta peruntukan daripada BPM untuk rangkaian di sekolah cuping, untuk sekolah cuping di SMK Matayang tu. Ini baru dimaklumkan kata diluluskan. Start kerja akan lepas raya kot, kami akan start buat kerja. Bagus, tahniah nak mati. Okey. Very good. Terima kasih, terima kasih. Ada apa-apa lagi yang nak Terima kasih Ustaz, terima kasih adik. sama? Ada apa-apa lagi? Tak ada? Okey, kalau tak ada nanti kita masuk hal lain lah kalau ada apa-apa. Okey, sekarang kita masuk pada program untuk besok. Okey, besok ni saya maklumkan dulu bahawa kita confirm besok ni akan hadir tu ialah BBIP tu masuk Exco Pendidikan. Okey. Iaitu YB Ruzaina, YB Ismaiza, Pengarah Pendidikan, Wakil Jabatan Mineral dan Geoscience. Saya dapat maklumat kata dia mungkin hadir 3 orang kot masuk, ada 2 kaki tangan dia. Sekurang Masa tu silap Ustaz, masa silap. masa betul kan pukul ini pukul 5 petang Ustaz pukul 5 petang. Nanti kita betulkan lah. Okey. Dan jemputan juga kita buat kepada pihak sekolah, Pusat, YDP, Pegawai Perhubungan sekolah dan jawatankuasa serta urus dia. Inilah yang kehadiran ni yang kita jemput lah untuk hadir hari itu. Dan termasuk ibu bapa yang kita dah confirm, iaitu 171 orang. Tak apa, yang ni saya akan bagi bagi masing-masing jawatankuasa nanti lah yang akan bentang. Tapi saya maklumkan hari ni awal tu Exco Pendidikan dah maklum bahawa JKR dah pergi pasang di kemah di Masjid Cuping tu. Saya pun dah maklum pada Cik Arif untuk hadir pergi tengok sekejap. Tapi saya tak ada maklumat lagi. Mungkin sekejap dah ikut dia ada laporan lah. Ya. Cuma saya nak maklum kat sini, kita ada terlepas pandang satu lagi kita panggil jawatankuasa makanan. Jawatankuasa makanan ni sebenarnya dia tak ada tugas apa sangat lah. Sebab asalnya dulu kita tak ada sebab YB Ismaiza kata dia akan urus semua untuk makan minum. Dan memang pun dia dah urus makan minum. Maksudnya ialah catering yang akan menyediakan makanan tu. Cuma dia cakap oleh kerana kita buat dalam bentuk buffet tu, mungkin kekurangan sedikit dia punya pekerja tu untuk nak serve makanan. Jadi jawatankuasa makanan ni kita saya cadangkan sektor pengurusan sekolah. Just mereka ni hanya pergi melihat dan bantu pekerja untuk serve makanan tu saja. Saya ingat dalam 3-4 orang begitu saja kot. Ya. Itu saja untuk pertambahan sektor sekolah. Cikgu Ridan ya. Nanti saya akan maklum pada hari ni Tuan Timbalan sektor sekolah mesyuarat ke di mana? Dia ada di Melaka. Tak apa, lagi saya WhatsApp ke dia. Saya tak ganggulah dia nak mesyuarat tu. Tapi saya ingat tak ada tugas saya yang berat sangat lah. Just hadir, tolong bantu untuk serve makanan tu saja.
Okey, Cik Walidan? Baik Ustaz, sedia maklum. Okey. So kita pergi kepada kita punya agenda iaitu laporan daripada setiap jawatankuasa lah. Ya. Sebelum tu kita tengok dulu kot atur cara dia. Atur cara ya. Atur cara ni untuk besok 29 kita buat persiapan tu 2:30 petang. Jadi sesiapa yang ada kaitan dan ada keperluan untuk hadir awal tu dia hadirlah. Ya. Dan kehadiran ibu bapa ialah pada jam 5 petang. Jadi kita ni maknanya hadir awal sikit kot. Kalau dapat, kita dapat solat asar di masjid tu. Habis solat asar, kita akan sambut ibu bapa. Dan begitu juga untuk bacaan doa. Dan saya dah maklum pada imam satu lah, Ustaz Wahab. Dia akan baca doa tu. Dan kemudian kita akan teruskan kepada taklimat CMG. Taklimat CMG. Dan kemudian taklimat daripada Tuan Pengarah ke 6:30. Kemudian seterusnya ialah ucapan daripada YB Ismaiza, Adun Cuping. Dan yang akhir nanti ialah ucapan Esko Pendidikan. Sorry, ada satu lagi saya tertinggal. Sorry. Q&A ya. Selepas daripada Tuan Pengarah bagi taklimat tu, kita ada Q&A ucapan tu. Ya. Kemudian habis daripada Q&A tu, kita ucapan daripada YB Adun Cuping dan juga diikuti dengan YB Esko Pendidikan. Kemudian kita berbuka puasa. Buka puasa. Jadi untuk tuan-tuan buka puasa, kita solat habis buka puasa. Nanti kita akan bincang sama ada kita buka puasa terus solat ke atau makan dulu semua kemudian terus solat. Itu ada dua keadaan lah. Saya ingat kita bagi kebebasan kot. Ya. Siapa dia nak buka puasa dulu makan kurma mama, kemudian dia nak pergi semayang, kemudian nak turun main makan pula, itu tak ada masalah sebab kita bentuk buffet kan. Dia tak ada masalah. Gitu. Cuba bagi tuan-tuan pandangan ni yang kita nak buka puasa ni, apa kaedah yang kita nak guna pakai? Sebab senang saya nak beri dekat pengarah dengan YB Esko nanti. Cuba bagi pandangan. Ada dua lah. Satu, makan kurma dulu, kemudian terus pergi solat. Yang satu lagi tu, kita makan sampai habis. Siapa yang dah habis, dia pergi solat, dia pergi solat. Ada dua keadaan. Boleh bagi pandangan? Dan nampak yang kalau kita makan dulu lepas tu pergi semayang, tak aja dia boleh pun, tak ada masalah. Ustaz, saya rasa yang tu kita kena ikut kebiasaan masjid tu buat kot. Okey, kalau gitu saya kontak Ustaz Wahab. Saya betul lupa nak tanya tadi. Lupa nak tanya kebiasaan. Adakah ada pengalaman Cikgu Hasnuddin? Tak tahu. Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau begitu saya bagi saya call Ustaz Wahab ya. Kejap ya. Saya terlupa nak tanya dia kaedah yang dia guna pakai sana. Kita ada majlis lagi ya, majlis apa? Dengan puan satu sekolah. Saya ingat lagi saya bagi ruang side kot kat Ustaz Sobri. Tak apalah, yang ini nanti saya akan maklum kemudian tuan-tuan kaedah tu berdasarkan kebiasaan masjid tu. Tapi kalau tuan-tuan lihat sekarang ni, apa pandangan tuan-tuan? Ada cadangan? Okey, tak apa, ini kita tinggal dulu. Nanti saya akan ambil kemudian. Kita pergi kepada jawatankuasa terus.
Okey, pengurusi Cikgu Hakim Khan, Cikgu Sir Hakim, ada respon apa-apa Sir? Ada Sir? Ada apa-apa? Tak ada apa-apa, semua okey. Tak dengar. Sir Hakim bersedia untuk Okey, Tuan. laksanakan. Okey. Buka tak nampak. Jadi Sir Hakim akan menggantikan Cikgu Fuad ya. Ya, Yang ya. dia ada ya. Okey, thank you Ya. Sir Hakim. So Ya. bacaan doa Ustaz siapa ni, Ustaz Zaki dah, okey. Ada apa-apa Ustaz? Bacaan doa? Ustaz Zaki boleh dengar ke? Tutup mic tu Ustaz, tak dengar. Ustaz, tadi Ustaz kata bacaan doa imam nak baca. Ya. Imam baca lah, tapi saya nak minta Oh, sorry. Ustaz Zaki apa-apa quote-quote nanti peringatkan imam tu ke kan. Kontak dia balik sehubungan dengan perbincangan saya dengan dia bahawa pihak jabatan bersihati. Macam tu lah. Kemudian nanti waktu nak baca doa tu nak pastikanlah Tok Imam tu dia duduk kat mana. Maksudnya SPI ni dia uruskan Tok Imam tu. InsyaAllah. Okey. Okey lah. Alright. Mana tahu saya kata tu kita jemput-jemput Tok Imam tak mari. Kan? Jadi SPI lah kena standby. Yup. Nampak yang macam kecil tapi besar tu peranan dia. Okey Ustaz? Ya, insyaAllah. Ustaz standby juga kalau ada apa-apa macam kata di InsyaAllah Ustaz Ishak akan hadir. Ya. Siapa Ustaz nak cadangkan nanti kalau kata Tok Imam tu dia ada emergency apa-apa? InsyaAllah Ustaz Ishak akan hadir sekali. Ya. Kalau emergency akan terus baca lah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, kemudian untuk persiapan tempat silakan. Okey, Assalamualaikum Tuan Pengurusi. Salam. Untuk persiapan tempat ni saya difahamkan kebanyakan peralatan semua akan dibekalkan lah oleh YB ya. Pihak YB sendiri akan bekalkan dari segi kemah, kerusi dan lain-lain lah. Dan kami di sektor pengurusan akan menggunakan tenaga kerja seawal jam 9 pagi esok untuk kita buat penyusunan lah. Okey, sekejap. Saya jawab Ustaz Azri, Cik Azri ni. Okey, Waalaikumsalam. Okey. Ustaz, baik, kemah siaplah kemah salah. Tadi saya ada maklum pada Cik Arif, so dia pergi tengok. Ada dia maklum apa? Ada kita tengok dah. Kursi JKR tu salah. Ya, hari ini saya dimaklumkan oleh YB Ismaiza bahawa pagi ini JKR telah pun memasang kemah. Ya. So jadi saya minta saat tadi Cik Arif untuk pergi lihat. Tapi dia tak ada respon apa. Minta Cik Azri kontak balik Cik Arif tu. Okey, baik. Dapat makluman. Sekali telefon balik pada saya. Okey? Okey, saya kontak balik Ustaz. Okey, terima kasih. Dah habis dah bentangan tadi, habis ya? Baru selesai perbincangan SC petang 30 bulan Ustaz. Okey, tak apa. So jadi kalau dah ada ruang masa hubungi balik. Okey. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, Cik Mat. Jadi maklumat awal ni memang kita cadangkan besok pukul 9 pagi. Tetapi tadi saya dimaklumkan oleh YB Ismaila bahawa JKR datang lebih awal. Mungkin dia nak cuti kot besok. So, jadi dia dah pasang. Cuma saya minta tadi Cik Arif suruh pergi tengok sebab saya tadi ada dialog prestasi. Jadi saya cuma belum dapat lagi maklumat apa-apa lah daripada Cik Arif tu. Tapi tak apa, sekali Haji Azri akan hubungi balik Cik Arif untuk dapat maklumat tu. Okey, ni Cik Mat. Okey Ustaz, terima kasih. Okey, sama. So jadi untuk besok ni mungkin sektor sekolah, pentadbiran ataupun pengurusan pastikanlah kemah tu dari segi susun atur kerusi meja dan juga kerusi-kerusi yang dibawa oleh JKR tu mencukupi
untuk apa dipasang sama ada di kemah ataupun di dewan yang akan apa diwafak duduk untuk mendengar taklimat tu. Okey, teman? Okey, baik Ustaz. Okey. Saya ingat kemah kalau pasang hari ni pun tak ada isu lah untuk kita sebab kita esok pagi kita akan pergi lah tengok. Ya, betul. Dia susun, ya. Okey. Terima kasih. Kalau dapat WhatsApp dekat siapa yang ada kalau ada gambar dia ambil dia boleh tunjuk kita hari ni. Okey. Okey, terima kasih. Ya, sama. Apa urusan Cik Man. Untuk tempat, siapan tempat tu siar raya dan projektor. Silakan Natwati. Okey, untuk siar raya tu kami dah minta pinjam dengan unit sukan dan kami dah minta Encik Isa daripada pengurusan lah untuk kendalikan peralatan siar raya tu lah sebab kami pun tak ada kepakaran berkenaan dengan tu. Dan saya dah keluarkan surat lah kepada ni untuk mohon bantuan dia lah untuk siar raya tu. Jadi untuk projektor apa semua tu akan insyaAllah akan pasang 3 projektor sebab kami difahamkan ada 300 audien yang akan datang. Jadi kita pasang 3 lah, baru cukup kot. Baru kalau 1, 2 so macam tak. Kami pasang 3. InsyaAllah esok kami akan pasang. Bagi tahu kat saya Ustaz, bagaimana susun atur apa kita panggil skrin tu, macam mana projektor tu? Projektor tu kita akan pasang kiri kanan ikut kedudukannya, nanti kita akan tengoknya sebab semalam staff saya tengok macam mana kat sana. Kita akan make sure supaya tak terganggu dengan cahaya belakang kedudukan itu. Dan semua 300 tu dapat tengok lah apa yang dibentangkan tu nanti. Jadi maknanya yang dah tengok tu sebab apa kita harap dia dapat jelas lah. Ya. Jadi saya minta itu Puan Yanti SPM pergi tengok satu tempat tu. Dah pergi dah kan? Dah pergi dah. Semalam tu. Alright, okay. Terima kasih. Dan untuk siar raya tu saya ingat tak apa kot ya. Kawasan tu tak terlalu besar jadi dia boleh dengar dengan baik lah. Okay. Baik, terima kasih SPM. Kemudian untuk makanan tadi saya dah jelaskan. Saya pun malu juga lah nak tanya YB Ismaida tu dia apa makanan kan. Cuma dia bagi tahu saya ialah nasi ada sikit kuih muih. Begitulah ya. Baik. Okay. Cuma saya ada WhatsApp kat dia minta alas. Sebab kita ada 20 meja. Yang saya minta tu ialah 20 meja. 5 kemah. 20 kerusi. Saya ingat yang itu ikut yang saya minta itu. Jadi maknanya ini akan dihantar oleh JKR lah. Okay. Cuma alas meja tu saya minta kat YB kalau ada catering tu tapi dia pun tak jawab apa. Tapi saya ingat tak apa kot. Kalau tak ada tapi saya tak jawab tu nak tanya pula tu macam malu pula kan. Saya tak tahu kita ada boleh dapat ke mana-mana kod kalau tak ada. Siapa tempat ni takbiran? Cik Mat ada ke? Cik Mat? Ada Cik Mat kan? Tak apa, nanti Ustia follow balik ya. Okey, kita masuk pada dokumentasi. Yang ada sini ialah SCP. Zaman ni ya. Silakan. SCP. Dengar tak suara saya? Ustaz Sabri kat tangan saya? Dengar Ustaz. Okey, mana dia orang pergi mana? Ustaz, tadi Encik Zam tadi WhatsApp saya dan maklumkan bahawa SSTP akan buat rakaman penuh daripada mula sampailah ke tamat majlis lah. Berbeza dengan rakaman sebelum ini style berita dia kata. Ada 2 cara, saya pun baru tahu. Satu ialah rakaman penuh, satu lagi ialah cara berita. Cara berita ni dia cuma ambil essence saja dan interview beberapa orang. Tapi yang akan dibuat rakaman ini adalah rakaman penuh lah. Saya tak pasti adakah kita nak juga apa rakaman atau kita kata
Tapi YB cakap tu kita dah boleh dah kan. Boleh lah. Maksudnya kalau ada isu kita kata perjumpaan ibu bapa tu kita ada rakaman dalam bentuk apa video clip tu kan. Kita boleh sebarkan tu. Dengan tak apa, itu kita bincang kemudian. Okey, untuk makanan dah selesai. Untuk maklum balas dan fasilitasi kehadiran, sektor mana yang nak explain ni? Dengan khas ya? Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Huzaimah, silakan. Okey, Huzai di sini untuk jawatan kuasa yang ditugaskan kepada kami. Kami 4 sektor ni telah mula menghubungi ibu bapa mulai tengah hari semalam. Sehingga ke saat ini hanya 76 orang yang respon akan hadir. Yang lain tu ada yang tak dapat dihubungi, ada yang tidak menyatakan hasrat bahawa tidak mahu hadir, dan ada yang masih belum menjawab panggilan telefon. Selebihnya jawatankuasa sedang menghubungi lagi petang ini. Yang dah confirm akan hadir 76 daripada 171. Okey. Jadi yang tak dapat hubungi berapa? Yang tak dapat dihubungi di sini, yang tidak hadir 13. Yang tidak menjawab panggilan telefon ada 5. Yang belum bagi respon pun masih ada. Yang tu jawatankuasa sedang hubungi. Dia jumlah semua ibu bapa berapa orang? Sebenarnya daripada senarai yang kita dapat itu 232. Tapi rupanya bila kami semak semula, senarai nama tu sebenarnya berdasarkan kelas, murid di dalam kelas. Jadi ada yang parent ada 4 orang anak, 3 orang anak. Jadi so bila 171 lah. 171 sahaja. Sahaja yang mana mewakili bapa. Ya, betul. Okay. Kemudian yang akan respon hadir ialah 70. Yang sudah respon akan hadir 76. Itu pun kita kata dia respon akan hadir dan ada maklumat yang parent yang bagi tahu mereka ni dikempen supaya tidak hadir lah. Tak apalah. Okay, tak apa. Yang kita penting ialah kita sedang menjemput mereka. Ya, betul. Ya. Okey, daripada ni bilangan 171 ni insya-Allah sebelum balik kerja sekali lagi Huzai akan bagi laporan penuh. Maksudnya kami akan cuba hubungi sehingga tamat waktu kerja hari ini sajalah. Sekiranya tiada respon juga, maksudnya kita akan pakai rumusan yang kita dapat itulah. Berapa hadir, berapa yang tak mahu hadir dan berapa yang tidak menjawab panggilan telefon. Yang berkempen tu bahaya tu sebab sekarang ni SB sudah mereka sudah pun bergerak. Jadi saya harap pihak sekolah, guru-guru tak ada lah yang berkempen kalau ibu bapa dan kalangan ibu bapa tu biasa lah. Okey. Jadi terima kasih Urusti Adi Hitam Kuasa. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz ada soalan Ustaz kepada jawatankuasa ni? Baik, silakan. Yang pertama Kak Huzai telefon tu semua mereka dah terima surat ke? Daripada yang bila kita hubungi parent, mereka semua telah terima surat melalui grup ibu bapa dan ada yang anak-anak balik bagi tahu. So tak ada lah parent yang bila kita hubungi mereka tak ada info pun. Maksudnya mereka dah ada makluman sedia ada dan dihubungi pula oleh pihak JPN. Kebanyakan yang jawab hadir tu so far perbualan kita antara mereka tu nampak okey lah. Macam tak ada lah isu banyak soalan dan sebagainya, cuma ada lah agak mereka tanya nak tahu. Kebanyakan soalan daripada ibu bapa tu, betul ke kami nak kena pindah? Macam itulah. Dan kami ikut dialog yang urus dia sediakan lah bahawa kami ditugaskan untuk banci kehadiran saja. Tuan Puan akan ditaklimatkan semasa sesi keesokan hari. Bagus, jawapan bagus.
Okay. So jadi kita ada 3 pendekatan lah di sini. Satu ialah melalui surat. Yang kedua ada juga anak pelajar tu sampaikan secara lisan. Dan yang ketiga ialah melalui telefon. Ya, betul. Terus dia di jawatankuasa kepada ibu bapa. Saya ingat okey lah tu. Okay, so terima kasih. Ada soalan apa lagi? Okay, tak ada. Kalau ada nanti boleh hal lain ni. Kita teruskan kepada kawalan keselamatan, lalu lintas, sektor pembangunan murid. Puan apa yang ada? Intan. Nampak naik nama. Puan Eda Mustafa. Puan Eda. Okay, Puan Eda, silakan. Tak ada, kita skip tak? Okey. Saya telefon sekejap. Okay. Untuk wakil sektor perancangan pergi dekat majlis tu, majlis apa? Send off. Apa ada tak? Tolong Ustaz. Okey. Okay, teruskan. Puan, saya tengok Puan Ida ada. Silakan. Tak dengar. Saya tak dengar. Memang tak dengar? Ya. Saya tak dengar. Memang tak dengar, Ustaz. Dia mic dah kena beli mic mahal sikit. Ayam mic mahal. Dia pakai mic murah. Dia dengar kita tu. Kita tak dengar dia. Buka balik mic tu, Puan Ida. Saya tengok Puan Ida tutup mic tu. Apa boleh type dekat chat, Ustaz? Type dekat chat boleh. Saya nak tahu apa laluan kawalan keselamatan ni macam mana, dan pematuhan SOP tu kita ada berapa termometer tu, macam mana kita nak register hadiran, ada tak hand sanitizer ke apa ke. Okey, di luar kawasan pagar sekolah, parking. Berapa kenderaan boleh masuk parking di luar kawasan sekolah? Cuba Puan Ida buka balik mic tu. Tak dengar juga. Tak apa. Okey, mas muka. Okey, kita ada standby ke? Ada, bagus. Hand sanitizer ada. Yang termometer tu apa? Kita pakai apa? Kenapa tak ambil pentadbirannya kot, ada ke? Yang pakai tu Kalau pakai senapang tu dia macam kita nak kena bertugas pula kat situ. Jadi kalau dia pergi swab sendiri tu lebih senang. Just kita monitor je. Ada berapa yang stand tu? Stand ada berapa? Okey, saya rasa boleh kot. Luar tu dengan jumlah kehadiran setakat ini 76 lah. Kan? 76. Makanan lebih banyak 300. Jadi pekat makan banyak sikit. Okey. Ada apa lagi nak tanya tentang lalu lintas ni? Keselamatan lalu lintas. Okey lah. Kita siapa nak jaga tu kalau katakan parking kereta tu?
Satko, okey. Berapa orang dijangka untuk Satko nak hadir tu? Minta confirm dan senarai nama. Ya, confirm berapa senarai nama yang nak tugas tu. Pukul berapa dia nak pergi tugas. Kan? Dekat mana dia nak duduk. Kan? Bagaimana kereta tu nak masuk parking. Itu semua kena ada. Nampak macam mudah lah tapi kena susun betul-betul. Tak lagi dia mari kereta 70 biji. Dia parking tu sampai dekat luar kawasan sekolah. Jenuh kita. So dia nak masuk ke semua tu, itu memang kena buat plan dan buat apa keadaan di mana kereta tu nak parking. Jangkaan kalau 70 orang, 70 kereta lah. Kan? Kita kata 70 lah tapi mungkin dia naik motor, naik apa kan. Tapi kita dah nampak ada ruang tu. Okey? Okey, terima kasih SPMU. Okey. Kemudian pencatat SPP ingat. Okey kot. SPP ni apa pencatat ni apa? Catatlah ya. Tapi kita ada rakaman tu tak apa kot. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Alim Syurat. Kita bersedia untuk mencatat juga insyaAllah. Akan hadir insyaAllah bersama-sama dengan pasukan kita lah insyaAllah. Okey. Okey, yang akhir sekali ialah surat menyurat. Saya ingat kita dah hantar semua dah Ustaz. YB Exco semua dah. Ya, selesai tuan. Alhamdulillah. Dan respon mereka akan hadir kan? Ya. Cuma saya tak pasti itu atau cara dia kita kepilkan sama tak? Atau cara kita tak kepilkan. Kita kena bagi sebab dia ada ucapan tu kan? Baik. Kita akan follow up nanti. Follow up balik. Takut lagi dia kata kena ucap ke? Ya, sekali dengan salutation kita akan sediakan tuan. Okey, bagus. Okey. So, okey. Ada lagi ke Ustaz? Tanggungjawab kita setakat ini. Okey, saya ingat habis kot Tuan Kuasa. Ya. Jadi kalau habis kita masuk apa hal-hal ke? Hal-hal lain tuan. Okay. Baik, dalam hal-hal lain ni ada apa-apa yang nak buat ni sentuh daripada mana-mana AJK? Ustaz, pengurusi. Saya cuma mohon perancangan mungkin keluarkan surat untuk petugas lah kot sebab kita dah melantik secara lisan lah Ustaz. Okay. Dan surat untuk pergi bertugas tu petugas-petugas tu. Jadi nama boleh tak kita bagi kepada perancangan untuk perancangan keluarkan surat tersebut? Dia memo dalamannya sektor-sektor keluar lah. Dia nak tahu berapa orang yang dia nak minta pergi. Dia just beritahu kita berapa jumlah saja supaya kita nak tahu saat ni apa makanan tu. Kita rasa tak jadi masalah makanan sebab 300. Kemudian tuan memo tu kita dah keluarkan kepada jawatankuasa tu lah, jawatankuasa utama, dan saya nampak tuan TPP dan juga KPP boleh minitkanlah kepada ahli-ahli sektor. Kemudian seperti mana yang tuan sebut tadi, kita letakkan daripada jam 2.30 sampai ke 10.30 malam. Boleh Cik Dan, masing-masing sektor dia keluarkan, kalau dia nak kata memo lah, kalau dia nak minitkan saja. Baik. Terima kasih Ustaz. Nanti kan banyak surat pun sangat ya. Okey. Minit sajalah siapa sila hadir. Ya. Okey. Yang lain ada apa-apa? Okey, pakaian saya lupa tadi. Pakaian untuk kita di majlis tu. Apa pakaian yang kita nak cadangkan ni? Kalau nak bagi tahu kata kita ni pegawai jawatan, baju korporat lah. Kalau atau macam mana? Apa pandangan tuan? Sebab saya pun tak tetapkan lagi.
tak bincang pula pakaian. Ada pandangan? Tak ada? Kalau tak ada, pakai baju korporat lah. Boleh? Air senyap ni. Buat kuih ke? Ada respon? Tak ada? Kalau tak ada, kita Tuan, pakai option kedua lah. Yang pertama baju korporat, yang kedua mungkin kita boleh pakai pakaian untuk buka puasa. Sebab dia nak nampak supaya kita ni satu level dan humble dengan masyarakat setempat lah. Pandangan. Macam mana? Kita nak bagi dia orang kenal kita melalui pakaian ke? Atau dia hanya berjumpa sembang begitu ke? Atau macam mana? Begitu bincang Ustaz dalam situasi ni. Ataupun pengurusan kami yang KPP saja yang pakai, TP dan KPP saja yang pakai baju korporat tu. Ya? Macam mana? Tapi yang hadir ni semua dia tak nampak KPP pun. Saya seorang je. Jadi pandangan tuan lah kan, bagi dia orang nampak tak ini memang pegawai jabatan. Okey, tak apalah kalau yang maksudnya yang bertugas yang lain daripada KPP tu dia pakai baju biasa aja. Boleh gitu? Atau kita semua pakai baju biasa saja. Nanti kita letak kerusi je depan tu dia orang tahu. Kata ni dari jabatan. Pandangan Ya, setuju Ustaz macam tu. Ya. Saya setujulah macam tu. Pakai pakaian biasa tu sebab kita bermula 5 petang tu kan. Lepas tu kita nak terus majlis berbuka kan. Dan sembahyang maghrib. Tu saya setujulah pandangan Ustaz tu. Untuk pakaian biasa. Atau kalau kita nak bagi yang timbalan-timbalan saja yang pakai tu. Kan bagi kita kan depan tu kan. Yang lain tu semua pakai biasa. Tak apa, nanti saya sembang. Saya suka macam kita pakai, tidaklah yang VIP lah pakai pakaian apa, baju korporat tu. Baju korporat pun dia boleh semayang juga, tak masalah. So, tak apa, okey. Jadi tuan-tuan semua pakai baju biasa lah, ya. Nanti saya akan bincang dengan pengarah saya untuk kami yang pengurusan tinggi ni, TP dan pengarah ni. Macam, okey. Lagi kalau tak ada apa-apa saya nak tutup lah surat kita ni. Ada apa-apa lagi? Rusia ada apa-apa ni? Tak ada apa tuan, jelas. Okey, kalau tak ada apa-apa, jadi saya harap besok masing-masing berperanan masing-masing. InsyaAllah kita akan sama-sama doa. Yang untuk maklum malam ni cuba usahakan juga sampai di pengakhirannya. Puan Huzaimah. Tak dengar dah. Pakai lari habis ke? Puan Huzaimah ada? Ya Ustaz. Pergi mana buat kuih ke? Bukan, tak apa, dah clear Ustaz. Oh tak clear? Clear tak? Allah. Yang saya cakap ni clear? Huzaimah boleh dengar? Okey, boleh dengar Ustaz. Ustaz, saya try sekali lagi. Liana boleh dengar tak? Natwati boleh dengar? Cik Ilyas boleh dengar? Zamani boleh dengar? Cik Man boleh, Ustaz dengar? Kan? Ya? Dengar Ustaz. Itulah. Saya ingat pesan ya. Mungkin lambat kot saya punya ni. Suara saya sampai lambat ya. Okey, kalau ada saya minta tadi yang Puan Huzaimah ni untuk maklum balas tu dah hubungi bapa. Mana-mana yang belum dapat lagi tu cuba tengok ni.
Sebab saya nak tahu berapa peratus atau berapa jumlah daripada 171 ni yang telah kita dapat hubungi, yang telah bagi respon, kan. Yang tak dapat dihubungi tu berapa? Yang dapat hubungi tu takat ni ialah 76 yang dah bersetuju. Kemudian berapa? 13 tadi yang tak bersetuju kan? Ya Ustaz, kami cuba ulang hubungi parent sehingga tamat waktu kerja hari ini. Kemudian saya akan rumuskan pecahan bagi 171 parent tersebut. Apa status mereka. Nanti saya nak lapor kat pengarah tu. Ya baik Ustaz. Dalam ni lah, saya akan WhatsApp kat dia je. Yang respon untuk hadir ialah 76 orang. Setakat tadi 76 dah respon untuk hadir. Yang respon yang kita KIV tu kita sedang hubungi semula petang ini. Yang respon tak hadir ialah 13. Setakat ni yang respon tidak hadir 13. Yang ramai juga yang kita cuba hubungi tapi tidak menjawab panggilan telefon tu setelah melebihi 3 kali tu jawatankuasa tak hubungi dah Ustaz. Yang tu berapa orang? Setakat setakat yang ada dekat saya sehingga tadi 19 orang yang tidak menjawab panggilan telefon walaupun melebihi 3 kali dihubungi. Jadi makna ada lagi lebih kurang dalam 63 orang lagi lah. Ya, lebih kurang betul 63 orang lagi yang duduk follow up. Yang mana respon semalam KIV nak bagi jawapan hari ini sedang dihubungi semula. Jadi beritahulah jemput puan kan. Demi untuk kebaikan kita bersama. Ulang Ustaz apa? Kami Jabatan Pendidikan amat menghargai kehadiran tuan kerana demi untuk kebaikan kita bersama. Ya betul Ustaz. Okey, so kalau dah tak ada apa-apa, saya sekali lagi mengucapkan ucapan terima kasih dan maaf. Pertama kepada Cikgu Hasnuddin. Terima kasih banyak Cikgu. Cikgu Sabari ada? Tak lah, kita tak jemput kan. Terima kasih semua. InsyaAllah besok kita sama-sama hadir untuk menjayakan program kita. Itu saja, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.